Assalamualaikum, selamat pagi. So untuk pagi ni kita rajin sikit. So kita buat sarapan, kita buat burger benjo. Dan first time kita nak try teh chrysanthemum. Pun kita start dulu dengan pasang diffuser macam biasalah. Favorite ni cedarwood, letak rosemary sikit. Okey, dah siap. Wangi sangat, ambil mood. Lepas tu hari ni sebab Mazia terfikir lah kan, lama dah tak baca Dalailul Khairat. So hari ni carilah video Ustaz Faiz Fatih bimbing bacaan. Baca sekali lah Dalailul Khairat ni untuk hari Rabu. Alhamdulillah. Next aktiviti kita ikut channel ni Dr. Fadli. Ni antara yang favourite Mazia suka follow lah untuk research metodologi, sebab penerangan dia sangat jelas, step dia pun sangat sistematik dan step by step lah, sangat membantu banyak sangat dalam penulisan Mazia. Boleh follow. Antara yang Mazia tengok adalah tips tingkatkan semangat, positif dan sukses. Okey, untuk tips ni menariknya dia ada 3 pembahagian. Yang pertama yang excellent service ni, apakah perkhidmatan servis yang kita boleh dapat lah sewaktu kita mengikuti pengajian master atau PhD. Apa yang ditawarkan, ada bengkel, ada workshop yang daripada universiti, dan kalau kita boleh pergi library, dekat library sendiri ada macam-macam rujukan, dan juga online data. Okey, next adalah buat personal scorecard kita sendiri. Yang ni abaikan typo tu. Part ni dia minta kita untuk buat balik road mapping. Mungkin masa awal-awal kita daftar dulu kita dah buat, tapi kita tak update. So untuk kita nak mulakan, maksudnya daripada kita dah berhenti cuti lama nak start balik, kita kena start check kita punya road map. Seterusnya kita kena upgrade juga pengetahuan kita tentang research skill. Contoh, banyak sangat software untuk kita menulis. Kita jangan terlalu pilih secara yang tradisional lah ataupun klasik, sebab banyak lagi tools ataupun ilmu yang kita boleh guna untuk mencepatkan proses penulisan tu. Dan banyak lagi lah yang dikongsikan. Lepas tu dia tak ada kat sini. Benda yang ketiga adalah kita kena ada kita punya excellent team lah. Maksudnya kita punya circle yang positif, kawan-kawan yang sama department ataupun yang sama-sama belajar dengan kita kan. So kena duduk circle ni untuk dapat advice, dapat motivation, dapat arah tuju kita nak buat macam mana kan lepas ni kan, supaya kita ni tak cepat lost lah kalau kita duduk sorang-sorang kita. Sebab PhD ni bukanlah lonely journey kalau kita pilih untuk tidak lonely. Lepas tu sempat follow untuk ucap tama perasmian seminar Icons Imat. Waktu ni Dr. Fauzi Hamad bagi ucap tama. Sebenarnya Mazia pun hantar juga abstrak, dah diterima dah pun untuk join seminar ni, tapi tak sempat siapkan artikel sebelum deadline. So tak apalah, move on je lah kan. Kita buat kita punya timeline balik lah, check balik kita punya scorecard. So Mazia pun tulislah balik kan, sebab rasa macam dah lari banyak sangat daripada takvim asal. So Mazia tulis balik lah bila nak siapkan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampailah grad. So ya Allah, macam mustahil tau kalau tengok bulan-bulan ni, tapi bismillah tak semua mustahil, insya-Allah. Lepas tu sesi seterusnya tips untuk menulis satu hari satu perenggan. Bagi Mazia sangat praktikal sangat tips ni. So dibahagikan dalam penulisan kita dan research ni, kita kena bahagikan apa itu kerja tugas dan waktu masa menulis, dan juga disiplin menulis. Kita kena bahagikan kerja tugas ni, maksudnya waktu kita tengah collect data lah. Kalau kita jenis cari artikel, kita kena collect data dalam satu, kita panggil matrix lah dalam Excel ke apa kan, ataupun STI. Kita kumpulkan data, kita export semua data tu dulu, barulah kita start menulis. Jadi untuk menulis satu hari satu perenggan tu, kita jangan campur dengan kerja tugas tu. Maksudnya jangan campur dengan collect data. Maksudnya menulis, kita hanya fokus menulis untuk siapkan satu perenggan sehari.
Macam dia cakap kat situ kan, benda-benda nak highlight ke, nak cari apa semua tu, asingkan. Tu macam satu sesi khas. Sesi seterusnya barulah menulis. Dan untuk dapatkan satu perenggan minimum adalah kita perlu fokus hanya 1 jam je yang dicadangkan. Dan insyaAllah lah boleh dengan ada cara yang tertentu. Apa cara tu? Next slide. Tapi kita tengok yang ketiga, disiplin menulis. Okey, dicadangkan juga bila kita dah set 1 jam sehari, kita kena konsisten lah. Contoh, kita nak buat, contohlah setiap pukul 9 sampai 10 pagi kita nak buat kerja tugas. Start saja pukul 10 sampai pukul 11 pagi kita nak menulis. Kita hanya fokus waktu tu je, kita set reminder alarm untuk kita menulis. Pastikan kita menulis. Setelah ada data lah, dia yang melambatkan kerja menulis kita adalah kita time tu lah baru nak cari data, kita campur dengan kerja yang baru, time tu nak cari artikel, time tu nak bertukar format. So asingkan benda tu supaya proses kita tak terganggu. Seterusnya, langkah-langkah bagaimana kita nak menulis satu hari satu perenggan. Langkah pertama adalah kita kena isi template. So kita kena ada template lah, at least master list. Kita dah ada kita punya matrix kan, yang kita dah bagikan siap-siap. Contohnya bila kita dah dapat artikel, kita isi semua isi-isi penting dalam artikel tu dalam master list kita. Isu semasa, teori apa yang digunakan, konsep apa pun boleh ubah yang membezakan antara satu artikel dengan satu artikel yang lain, bagaimana artikel itu menjawab persoalan kajian. Bila dah ada semua tu, barulah kita gunakan template satu hari satu perenggan tu. Basicnya template tu dia akan ada pengenalan, isi dan juga kesimpulan dan rujukan lah. So barulah kita masukkan semua data-data tadi dalam template yang ada tadi lah. Contoh kan, macam isu semasa dan setiap artikel, kita garapkan semua isu semasa tu masukkan dalam pengenalan. Bila semua template kita dah isi dengan data-data daripada master list, barulah kita copy balik semua tu masuk dalam Microsoft Word dan kita cubalah sintesiskan, kita garapkan data-data yang kita ada tu untuk menghasilkan satu perenggan yang lengkap lah. At least kita dah ada citation, kita dah ada satu data yang mantap untuk hasilkan satu perenggan minimum, insyaAllah. Okey, itu saja perkongsian untuk hari kedua lockdown. Agak panjang sikit video ni, tapi insyaAllah lah sama-sama kita kongsi tentang tips untuk kita mulakan cari semangat untuk menulis. Semoga hari-hari sahabat semua pun diisi dengan perkara bermanfaat. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum.